Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang hadirkan kita pada malam ni, tuan-tuan sekalian. Malam pertama terbenam matahari masuk bulan Rabiul Awal saja. Sebelum Rabiul Awal kita dah datang, dah kumpul untuk menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati. Ada mati. Alhamdulillah, masuk terbenam matahari. Bahkan sebelum matahari bulan Safar turun, kita dah tunggu-tunggu masuk Rabiul Awal. Belum sempat hari Rabiul Awal, malam Rabiul Awal kita dah tunggu datang. Kita di antara Allah pilih orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk awal-awal nak sambut Nabi. Awal-awal nak zahirkan cinta Nabi. Kita haraplah Allah Ta'ala senantiasa jadikan kita orang yang awal-awal untuk kebaikan. Dan Allah Ta'ala dengan sebaliknya tu menjadikan kita jauh daripada orang yang awal-awal kepada keburukan. Bertuah tuan-tuan sekalian. Tahniah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, mudah-mudahan dimasukkan dalam Allah Taala senarai-senarai di kalangan orang yang awal-awal. Nanti akhir zaman Dajjal akan keluar. Nauzubillah. Sana sini kita dengar orang bilang akhir zaman Mahdi dah nak keluar, Dajjal dah nak keluar. Takut, kita takut. Ada tak orang yang Dajjal awal-awal keluar, awal-awal dia nak tengok muka Dajjal dulu. Dajjal dah sampai Parit Raja, Dajjal dah sampai JB, Dajjal dah sampai KL. Aku nak tengok. Na'udzubillah. Begitu dia tengok muka Dajjal saja, dia tengok, oh Tuhanku, na'udzubillah. Itu orang awal-awal nanti, na'udzubillah, yang nak tengok Dajjal terus ikut. Mudah-mudahanlah orang yang awal-awal nak sama dengan Nabi. Awal-awal, kalau ada Nabi memang aku nak jumpa Nabi. Kalau ada Nabi memang aku nak jumpa Nabi. Kalau Nabi masih ada lagi memang aku nak ngadap Nabi. Nabi sudah wafat. Maka apa-apa acara-acara yang boleh menyatukan kita untuk menyampaikan hati kita kepada Nabi. Acara-acara yang boleh sampaikan bacaan kita kepada Nabi. Acara-acara yang boleh ingatkan kita kepada Nabi. Acara-acara yang mendatangkan Nabi, kita lakukan. Awal-awal malam pertama Rabiul Awal kita nak jadi orang yang pertama-tama sebut Nabi, ingat Nabi, cinta Nabi. Mudah-mudahanlah kita na'udzubillah terkeluar daripada senarai orang yang awal-awal jumpa Dajjal. Amin. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Besar pengertiannya. 12 Rabiul Awal Maulid 4 bulan. Akhir-akhir pun boleh datang. Bulan Maulid pulaknya Rabiul Awal biasanya orang bikin 12 malam. 12 malam. Tak dapat malam pertama, malam kedua. Malam ke-12 lagi besar lagi acaranya. Malam 12 besar, malam 11 besar. Malam pertama ini juga ada besar pengertiannya. Menunjukkan kita beria-ia benar. Menunjukkan kita tak nak lepas peluang. Menunjukkan kita nak awal acara Rabiul Awal aku dengan Nabi. Bukan awal acara macam Ramadan selalu kita sebutkan tuan-tuan sekalian dia. 2-3 hari yang lalu sebelum Rabiul Awal selalu sebutkan dia. Nak masuk Rabiul Awal kita kena tengok macam mana kita nak masuk Ramadan. Begitu kita sambut Rabiul Awal. Kita jangan sangka ya. Sebab itu perintah-perintah ibadat. Perintah-perintah ibadat. Hajinya baik, sembahyangnya baik, zakatnya baik, puasanya baik. Semua nyata Allah Ta'ala punya ayat dalam Al-Quran. Perintah sembahyang, perintah puasa, perintah haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Kutiba alaikumusiyam wa aqimus salah. Semua tu nyata. Semua ibadat itu tuan-tuan sekalian kena awal-awal bikin ke lewat-lewat bikin bagus. Awal, sembahyang awal waktu bagus, baik puasa. Begitu masuk Ramadan, malam pertama siapa dinazrah oleh Allah pada malam pertama Ramadan tak akan diazab untuk selama-lamanya. Awal. Jadi semua orang rebut. Semua orang rebut daripada yang awal. Haji, begitu kita mampu aja, duit kita bukan untuk lain, bukan untuk makan angin, bukan untuk meniaga, bukan untuk apa, terus haji dahulu. Semuanya ialah ibadat kita nambakan awal. Tapi perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada jumpa tahu ayat 1 dalam rukun Islam, yang kelima sambutlah Maulid Nabi, gembira dah untuk Nabi, apa semua tak jumpa. Kerana benda itu adalah abstrak, dirahsiakan oleh Allah Taala. Tak boleh di pick up, tak boleh faham perintah itu kecuali oleh hati-hati yang Allah Ta'ala bukakan secretnya.
rahsianya untuk cinta kepada Nabi akan nampak ayatnya, suruh sayang Nabi, suruh jumpa Nabi. Kalau untuk Ramadan kita sanggup malam pertama sudah standby, tak mau tinggal tarawih daripada malam pertama. Kalau kita katakan lagi apa, masuk waktu, begitu orang azan, orang qamat, kita mesti nak dalam masjid. Untuk Nabi Muhammad, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Allah Taala pilih kita, Allah Taala pilih tuan-tuan sekalian untuk orang yang jadi pertama-tama malam Rabiul Awal, bukan untuk televisyen, malam awal Rabiul Awal, bukan untuk pergi shopping, malam Rabiul Awal, awal pertama aktiviti dalam Rabiul Awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau malam pertama Ramadan tuan-tuan tak sembahyang tarawih. Bayangkan pertama kalau orang azan, orang qamat, tuan-tuan tak berada dalam saf. Bayangkan kalau hari pertama Ramadan tuan-tuan tak puasa. Bayangkan macam mana. Puasa 6 saja afdalnya yang awal. Hari pertama memang tak boleh puasa lah. Yang kedua lebih afdal. Tapi Maulid Nabi jangan kita tak perasan bahawasanya kalau kita awal-awal pun ada fadilatnya. Bermakna aku tak nak tunggu hari kedua, aku tak nak tunggu hari ketiga. Hari pertama awal Rabiul Awal, awal itulah awal kegiatan aku dengan Rasulullah. Awal kegiatan aku semua aku nak menghadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kalau kita sanggup mengawalkan segala-galanya untuk Nabi, Allah Taala awalkan kita tahu untuk Nabi juga. Nanti yaumil mahsyar mudah-mudahan kalau dalam grup-grup Allah Taala panggil kita awal untuk dapat menghadap Nabi. Nanti dalam barzah, kita masuk dalam barzah yang ada orang lepas 300 tahun belum jumpa Nabi. Lepas ada orang dah mati dalam 1000 tahun masih dalam azab, belum dapat jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Kalau kita mudah-mudahan kerana kita awal-awal, mudah-mudahan awal masuk barzah, awal-awal hari pertama lah tu dah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak nak delay. Untuk Nabi aku tak nak delay. Untuk Nabi aku sanggup datang. Ustaz kita dua-dua ni dari Perak, tuan-tuan sekalian. Orang Perak, semua sahabat-sahabat kita. Semua belajar Hadramaut dulu. Semua Hadramaut. Yang ini adalah khidmat dengan mufti tadi Hadramaut, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim. Khidmat, ambil gambar, khidmat apa semua dengan Habib Ali Masyhur semua itu. Alhamdulillah. Ini semua datang bukan kita plan, bukan kita jemput, bukan kita apa. Allah yang datangkan. Allah yang mendatangkan orang dari sana, orang dari sini, orang dari Shah Alam pun ada datang, orang dari Melaka pun ada datang, orang Johor pun ada datang. Subhanallah, ini Allah yang datangkan, Allah yang menghimpunkan pencinta-pencinta Nabi. Allah yang datangkan. Dan kita tengok malam ini, minta maaf, ramai yang saya tak begitu kenal mukanya. Inilah majlis maulid tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu, kita tak ada undang pun. Ada salah satu tuan-tuan yang saya undang khas tak? Pakai sikat ke apa sudah datang? Tak ada. Allah yang undang hati kita. Allah yang datangkan kita pada malam ini. Syukur pada Allah Ta'ala kalau ada dalam senarai-senarai umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabinya, umat Nabi Muhammad yang memperuntukkan waktunya untuk Nabinya, umat Muhammad yang nak memperingati Nabinya. Ya Allah, kita tak sedar, kita tak sangka rupanya malam ini Allah ya, bukan kita ya. Bukan untuk kita bangga, untuk kita syukur dan untuk kita takut kalau dicabut oleh Allah Ta'ala. Untuk kita syukur dan kita takut kalau ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukurnya kami ya Allah. Syukurnya kami ya Allah. Syukurnya kami padamu ya Allah. Pada malam awal Rabiul Awal kau datangkan kami pada majlis Rasulmu, pada majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingati baginda, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada baginda, untuk melahirkan rasa rindu kepada baginda, untuk nak meraihkan baginda, untuk sebut nama baginda, untuk sambut baginda, untuk muliakan baginda. Pada malam awal ini kau dah undang kami ya Allah. Pada malam awal ini kau dah masukkan dalam senarai kami orang yang meraihkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka kalau begini, tulis terus nama kami dalam senarai itu ya Allah. Jangan kau padam lagi ya Allah. Maka kami senantiasa jadi orang yang awal-awal nak junjung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menjunjung syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau hadirkan kami pada malam ini sebagai orang-orang yang awal-awal menyambut Maulid Nabi, begitulah kami sampai akhirnya juga menyambut Maulid Nabi dan bersama dengan Nabi ya Allah. Kita nak menyambut Maulid Nabi tuan-tuan sekalian, beberapa hari yang lepas selalu saya sebutkan, nak menyambut Maulid Nabi nak kena dengan hati yang bersih, dengan suci. Majlis-majlis umpar ini adalah majlis-majlis syurgawi. Majlis ilmu, majlis zikir saja, Rasulullah bilang, kata kau lalu taman-taman syurga, hendaklah kau mampir. Duduk. Taman syurga apa ya Rasulullah? Majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu tu taman-taman syurga. Majlis ilmu yang didatangi oleh tuan guru, oleh ustaz saja, itu sudah majlis taman syurga. Ini kan pula majlis yang meraihkan penghulu ahli syurga. Jadi kalau nak hadir majlis maulid tuan-tuan sekalian, kita kena ada persiapan sesuatu dalam kalbu kita, rohani kita. Apa pun majlis, selalu guru kita Mufti Hadramaut mengatakan, besarnya madat bergantung kepada tingginya masyhad.
Madat tu apa? Anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Fulan datang, satu saf saja sembahyang. Satu saf saja sembahyang. Waladhdallin, amin. Semua minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian imam waladhdallin, amin. Dia dapat lain, dia dapat lain, dia dapat lain, dia dapat lain. Bergantung kepada khusyuknya, bergantung pada harapannya, bergantung pada konsentrasinya, bergantung pada rajuannya kepada Allah SWT. Satu saf saja dapatnya lain. Dalam majlis pun, kalau tinggi kita tanggap, Allah, majlis ini mulia, majlis ini besar, majlis itu banyak, kita punya masyhad, tu namanya masyhad. Banyaklah kita dapat rahsia-rahsia di sebaliknya. Majlis Maulid Nabi pun begitu, tuan-tuan sekalian. Kalau kita datang majlis Maulid Nabi dengan begitu-begitu saja, masuk Rabiul Awal, kita masih dengan televisyen kita, dengan radio kita, masih sembang-sembang. Tahu-tahu kita datang majlis Maulid, baguslah, Alhamdulillah. Berbanding dengan orang yang datang, dia dah menyediakan hatinya 2-3 hari sebelum. Dalam bulan Rabiul Awal, dia jaga mata dia. Lain dapatannya, tuan-tuan sekalian. Ini majlis syurgawi, majlis rohani. Sudah tentulah yang kalau kita datang nak menadah, orang datang, orang menadah, kita pun menadah. Orang nadah bawa mangkuk yang bersih, mangkuk yang kilat, mangkuk yang cantik. Kalau mangkuk ni cantik-cantik, bersih-bersih, kilat-kilat, nak isi apa, tuan-tuan sekalian? Nak isi setakat biasa-biasa? Pun tidak. Makin mangkuk yang cantik, kalau kita lauk yang sedap, kita pilih mangkuk paling cantik sekali. Makin cantik mangkuk kita, wadahan kita, itu makinlah yang paling benda elok begitu. Nak ngadap Rabiul Awal ini, nak kena datang dengan hati yang bersih. Hati yang ikhlas, hati yang harapan, hati yang macam-macam kita pasang masyhad tentang majlis-majlis ini. Harap pengampunan, harap pandangan, harap itu semua. Segala apa yang kita masyhadkan itu, kita akan diberi madat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya hajat banyak, tuan-tuan sekalian. Hajat kita nak husnul khatimah. Hajat kita nak dapat boleh jawab soal kubur. Hajat kita nak supaya mati kita senang. Hajat kita supaya tak nak kena himpit kubur. Khususnya yang masih muda, yang dia tak sedar dia pun dekat mati. Bukan yang tua-tua ya. Dah tua-tua memang dah tentu. Tua-tua tak payah sebut. Khususnya yang muda-muda. Yang rasa mereka dah nak dekat mati. Sebab muda-muda semua dekat mati tau. Yang muda-muda dekat mati. Khususnya yang muda-muda yang dah takut, aku dah dekat mati. Aku tak lama nak mati. Kenapa pula aku buat yang muda bukan yang tua? Kalau dah muda kita cakap, yang tua tak payah cakap lah. Begitu ya. Yang tua tak kau faham-faham lah. Kalau dah aku bilang orang muda ingat mati, orang tua tu tak payah sebutlah. Kau faham-faham sajalah. Semuanya itu, tuan-tuan sekalian, daripada malam awal dah memohonkan permohonan pada Allah Ta'ala. Ketika orang baca rawi, ketika orang mahal qiyam, wa bihi fanzur ilaina wa atina bi kullama tama. Ya Allah, dengan berkat Nabi pandanglah kepada kami. Ya Allah, dengan berkat Nabi karuniakanlah apa yang kami tamakkan. Husnul, ketika itu tuan-tuan bayangkan, ketika orang mahal qiyam bayangkan, ya Allah, husnul khatimah untuk aku, isteri aku, mak aku, anak aku, cucu aku, keluarga aku. Ya Allah, mak bapak aku yang dalam kubur ampunkan. Ketika itu apa nak mohon seberapa banyak sebelum hadir majlis, dan tak boleh nak teringat itu semua. Mungkin ngantuk tengah mahal qiyam, malah panjangnya ngantuk sekali. Kalau kita tak datang dengan hati yang bersiap, kalau kita datang dengan hati yang dah bersiap sedia, dengan hati yang bersih, dengan hati penuh pengharapan, kita dah plan nak majlis Nabi ni, doa kabul, apa aku nak minta, dah plan, dah ingat semua. Nanti apabila mahal qiyam satu-satu. Sebab tu kita bilang nak hadir majlis Maulid ni perlukan persediaan kerohanian. Dengan masyhadnya, dengan ada persediaan permintaannya, dengan pengharapannya. Setiap kali hadir majlis Maulid, tuan sekalian, ini malam pertama. Besok nanti ada malam kedua, malam ketiga, malam keberapa sekian, semuanya itu kita dah standbykan senarai doa yang kita nak minta pada Allah Ta'ala. Dah senarai segala pengharapannya. Senarai rindu dengan Rasulullahnya. Cakap, ya Rasulullah, engkau Nabi aku. Ya Rasulullah, ketika orang selawat tu kan semua cakap pada Nabi, puji Nabi, wahai Rasulullah, pandang kami, ya Rasulullah, nazrah pada kami. Ketika itu kita punya perbualan sendiri dengan Rasulullah. Kita ada perbualan sendiri dengan Rasulullah. Ibarat meeting, sana tengah cakap semua. Kita ada cakap side talk dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rindu engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin nak pandang wajahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak jadi umatmu yang taat. Ya Rasulullah, aku nak bersama dalanganmu dalam syurga. Ya Rasulullah, bantu aku siratul mustaqim. Ya Rasulullah, bantu aku dalam barzah. Ya Rasulullah, bantu aku ketika hari pertama jawab soal kubur. Cakap personal talk dengan Rasulullah. Yang kabul Allah. Rasulullah tempat kita mengadu. Ketika hadir maulid, ingat begitu tuan-tuan sekalian. Betul yang ulama mengatakan Rasulullah datang. Kalau Nabi datang, tak datang, tapi cakap kita sampai kepada Nabi. Hasrat kita sampai kepada Nabi. Tentang Nabi datang, tak datang, kita tak boleh nafi. Itu bukan urusan kita. Mana orang boleh nafi? Nabi tak datang. Kau jaga.
Allah Ta'ala sebut, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya tentang roh tu urusan Rabbi. Maka roh Nabi datang tak datang itu urusan Tuhan, bukan urusan kita nak nafi. Macam kita pula turun kontrol Nabi. Nabi boleh datang, Nabi tak boleh datang. Harap ya. Jadi hadir majlis maulid ini, harap paling tidak husnuzan, paling tidak bukan husnuzan. Harap sangat ya Allah dalam majlis ini sampaikanlah salam aku pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, cakap. Nah ingat, Nabi itu bukan hanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi adalah Nabi kita. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selagi kita masih masuk dalam mukminin, selagi itulah Nabi ambil berat kita, risaukan kita, bimbangkan kita. Maka luahkanlah kerisauan kita. Luahkanlah segala keperluan kita kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dia juru rayu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Juru rayu kita pada Allah Taala. Pada majlis-majlis maulid inilah ada side talk dengan Nabi, ada dialog dengan Nabi. Allah Maha mendengar, umatnya sayang nabinya. Bagaimana nabinya sayang umatnya, umatnya pun sayang nabinya. Umatnya cakap kepada nabinya, umatnya merayu dariku menerusi nabinya. Allah Maha mendengar, Allah mendengar. Yang di majlis maulid gini tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan. Hadir dengan hati yang suci. Bagaimana kalau kita nak Lailatul Qadar? Kita nak Lailatul Qadar, kena bersih hati tak? Dapat tak Lailatul Qadar? Dapat. Kita nak menambut nisfu Syaban, kita kena bersih hati tak? Kena bersucikan diri daripada segala-gala dosa. Malam nisfu Syaban ada kabul doa. Tapi ada golongan-golongan berapa belas dalam senarai orang yang reject pada malam Lailatul Qadar. Pada malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban begitu kabul doa, dia tak dapat. Orang ahli zina tak dapat, orang ahli arak tak dapat, orang putuskan satu rahmi tak dapat, perempuan derhaka kepada suami tak dapat, anak derhaka kepada ibu tak dapat, Allah, orang main alat-alat muzik tak dapat, Allah, orang kaki mabuk tak dapat, macam-macam gitu. Kalau tak dapat Lailatul Qadar rugi, tak dapat Syaban rugi, tak dapat Muhammad lagi rugi. Tak dapat Nabi Muhammad lebih rugi. Jadi kita nak datang sambut Maulid Nabi ni macam kita sepanjang tahun apa event ada. Event Muharram. Macam mana siap-siap diri kita 10 Muharram. Dengan kita puasanya, dengan kita jaganya, dengan kita sedekahnya semua. Nakkan fadilat 10 Muharram. Zulhijjah. Dengan kita korbannya, dengan kita apa semua. Begitulah sepanjang tahun yang Nabi ajar kita ibadat, kita pasangkan itu untuk Nabi. Yang semua Nabi pasangkan itu untuk kita tau. Yang kita korban, yang kita puasa, yang kita zikir, yang kita doa, yang kita semua untuk kita. Kita pasangkan itu untuk kita bersama dengan Nabi. Pasangkan itu untuk sama dengan Nabi. Macam mana kita jaga nakkan pahala Lailatul Qadar, kita jaga nakkan dapat peluang dengan Nabi. Macam mana kita jaga malam Lailatul Qadar kan? Kita tak mengumpat orang, kita tak buka TV, tak kita tahan qiyamul lail. Buat itu dalam bulan Rabiul Awal biar aku dapat bersama dengan Nabi. Macam mana kita jaga biar aku dikabul pada nisfu Syaban, begitu kita buat. Supaya apa? Biar aku tak tertolak nisfu Syaban, biar aku tak terjauh pada Nabi. Biar aku tak jauh pada Nabi. Segala senarai-senarai yang Nabi nampak pada malam Isra dan Mi'raj, orang berzina, orang minum arak, orang makan riba, semua itu semua kita jauhkan. Pada malam Isra dan Mi'raj kita baca senarai-senarainya itu, naik takut kita. Itu semua kita elakkan demi nak bersama dengan Nabi. Jadi sepanjang tahun punya event, sepanjang tahun punya yang kita nakkan ini, pasangkan pada Rabiul Awal ini. Lebih suci, lebih harap kita. Ini majlis bukan sembarang orang, tuan-tuan sekalian. Kalau majlis yang ada kiai datang saja dah besar. Kalau majlis untuk Rasulullah, paling besar. Awal mula celebration Nabi bila ya? Sambutan untuk Nabi. Awal mula bila tuan-tuan sekalian? Tak ada sambutan. Tak ada siapa yang sambut. Allah sendiri yang sambut. Kenapa? Belum ada makhluk diciptakan kecuali Nabi seorang. Itulah sambutan pertama. Itulah sambutan pertama. Nur Nabi Muhammad yang awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nur ini sendiri tasbih kepada Allah Ta'ala. Belum ada sambut kecuali ini nur tasbih kepada Allah. Dan Allah saksikan nur ini tasbih kepada dia. Itu sambutan pertama. Hanya Nabi dengan Tuhannya sahaja. Nabi dengan Tuhannya sahaja. Kemudian, apabila Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Ini nur berselawat, bertasbih bersama dengan malaikat. Apabila Allah Ta'ala mula ciptakan Adam. Ini nur dimasukkan dalam tulang sulbi Nabi Adam AS. Maka ini nur ucap selamat tinggal dengan pada malaikat. Mereka tasbih sendiri. Ini nur tasbih sendiri dalam tulang sulbi Adam. Turun. Apabila kemudian sambutan untuk Nabi yang bila lagi mana tuan-tuan sekalian? Yang awal. Apabila Allah Ta'ala ciptakan Adam, suruh malaikat semua sujud pada Adam. Semua sujud, iblis enggan. Kenapa sujud pada Adam? Kenapa sujud pada Adam? Sujud penghormatan je. Setengah ulama tafsir mengatakan yang surah Al-Baqarah yang Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam itu
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apabila aku perintahkan malaikat suruh sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa kena perintah sujud sama Nabi Adam? Sujudnya pada Adam. Penghormatannya kepada Muhammad. Macam kita sekarang ngadapnya ke Kaabah. Tapi sebetulnya kita sembah Allah Ta'ala. Betul tak? Kita sembah Allah Ta'ala. Jadi dia punya sujud tu halanya kepada Adam. Yang dimuliakan adalah Muhammad yang dalam tulang sulbi Nabi Adam. Itu sambutan-sambutan yang layak bagi Nabi SAW. Dan sambutan-sambutan maulid. Syukurnya pada malam ini pertama kita dah Allah Ta'ala datangkan. Seronoknya pulanya dengan semuanya semua pilihan Allah Ta'ala tau. Semuanya bukan pilihan saya. Semuanya kebanyakannya bukan yang datang belajar dengan kita selalu-selalu. Yang ada datang belajar pun tak dapat datang semuanya. Semuanya Allah Ta'ala pilih dari sini, dari parit sana, dari parit sini, daripada negeri sana, daerah sini. Semua datang malam ini, semua Allah Ta'ala yang pilih tu. Semuanya Allah Ta'ala pilih. Apa kriteria pun kita tak tahu. Ikut umur ke? Nak bilang ikut umur, ada yang muda, ada yang tua. Nak ikut daerah ke? Ada berbagai-bagai daerah. Pasti ada satu kriteria yang Allah Ta'ala himpunkan kita. Mudah-mudahanlah kriteria itu ialah cinta Nabi. Rindu Nabi. Mengkhususkan Nabi. Mengutamakan Nabi. Tahniah tuan-tuan sekalian, kalau ada dalam hati tuan-tuan yang sedemikian. Nak mengutamakan Nabi, nak muliakan Nabi, nak malam pertama, nak dengan Nabi. Tak nak tunggu malam-malam yang lain. Tuan-tuan utamakan maulid Nabi macam tuan-tuan utamakan malam awal Ramadan. Macam tuan-tuan utamakan malam hari raya. Macam tuan-tuan, dan ini malam maulid Nabi, tak mau kegiatan lain kecuali Nabi saja. Syukur ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sekalian. Maka pada malam-malam yang berikutnya, malam-malam berikutnya datang lagi, rindu lagi. Jangan bimbang, tak ada jelak punya. Kalau kita katakan orang datang majlis maulid, malam pertama bacanya itu juga. Malam kedua itunya juga. Tadi maulid yang kita dah baca, maknanya maulid Diyaul Lami'. Maulid ni banyak. Awal mula maulid Syariful Anam, yang setahu kita lah. Kalau tak sampai ratusan pun puluhan maulid-maulid ni ya. Yang di Mesir lain, yang di Turki lain, yang di negeri-negeri Arab lain semua ya. Maulid Syariful Anam 900 tahun. Barzanji 800 tahun. Dibai 500 tahun. Simtud Durar, Maulid Habsyi 200 tahun, 150 tahun, lebih begitulah. Diyaul Lami' ni baru lebih kurang 30 tahun saja. Lebih kurang 30 tahun, 35 tahun, begitu saja. Masih baru. Ini maulid akhir zaman. Ringkas, simple saja maulidnya. Semuanya sama. Semuanya besar fadilatnya. Kita datang maulid. Besok berjanji, lusa pun berjanji. Kan kampung-kampung kita baca berjanji kan? Baca. Tak ada rasa jelak, tak ada rasa jemu. Nanti kawan-kawan kita besok ada acara, dia datang lagi. Muka sama lagi, datang lagi. Kenapa tak jelak tuan-tuan sekalian? Inilah contoh nikmat akhirat, nikmat jannah yang didahulukan oleh Allah Ta'ala. Nikmat jannah tu ada dua. Nikmat hissi, nikmat ma'nawi. Nikmat hissi tu ialah mahligainya, bidadarinya, minum pialanya. Itu belum lagi. Nikmat ma'nawinya, seronok, tenang, ngadap Allah, cinta Rasulullah. Dari dunia Allah Ta'ala dah rasakan. Dan kalau yang nama nikmat syurga tak ada jelak. Kita makan apple saja sekali gigit, enak. Gigit kali kedua, lebih enak. Gigit kali ketiga, lebih enak. Apple yang sama juga. Tapi lebih enak. Begitulah majlis maulid ni tuan-tuan sekalian. Datang malam ni enak. Besok sama juga. Lebih enak. Lusa sama juga. Pun tak nak miss juga. Subhanallah. Itu umpamanya tuan-tuan menikmati hidangan jannah. Hidangan kerohanian. Malam pertama sudah enak. Malam kedua pun itu juga. Enak juga. Malam ketiga pun, jelaklah dah datang 3 malam. Enak juga. Allah, mudah-mudahanlah hatinya dah disediakan untuk nikmat jannah. Hatinya dah mulai dirasakan macam mana dirasakan oleh orang ahli jannah. Dirasakan pada kita tuan-tuan sekalian ya. Datang tuan-tuan ya, jangan tak datang majlis-majlis maulid ya. Kalau kita baca kitab Syariful Anam, yang sebelum berjanji tu Syariful Anam. Disebut di negeri Mesir, Abdul Wahab namanya. Ya. Ini musim maulid panjang, macam-macam story kita boleh cerita mengenai Nabi. Ya, dan kita boleh cerita kelahiran Nabi, kita cerita sejarah Nabi, kita boleh cerita akhlak Nabi, kita boleh macam-macam kita cerita ya. Seorang Abdul Wahab di negeri Mesir. Kalau bulan-bulan maulid ini dipanggil orang, bikin jamuan ramai-ramai orang. Jirannya Yahudi. Jirannya tengok apa hal jiran kita ni ya. Dia tanya suami dia. Kenapa ya ni orang-orang Islam jiran kita kalau musim-musim begini, Rabiul Awal sambut-sambut orang bikin belanja besar pulaknya, belanja makan semua begitulah. Suaminya bilang, dikatakan bulan ini bulan hari kepeteraan Nabi mereka. Sebab tu mereka sambut. Oh ya, jadi bini Yahudi ni tengok dekat tingkap.
Tetamu-tamu datang jiran rumah sebelah. Malam dia mimpi. Malam dia mimpi, boleh semak dalam kitab berjanji kita tu, Syaraful Anam ada riwayat ini ya. Maka malam dia mimpi dia kat tengah-tengah majlis itu. Di tengah-tengah majlis siang tu tadi, dia tengah tengok kerajaan, tiba-tiba datang seorang dengan tampan wajahnya, cantik pakaiannya, berseri-seri mukanya. Diiringi oleh sahabatnya. Sampai terpesona wanita Yahudi ni. Ditanya tamunya, ditakoni. Sekadar tetamunya itu ditanya, siapa wikis yang teko? Dia tak cakap Jawa lah. Ini kita yang terjemahkan cakap Jawa. Siapa ni yang datang? Maka tetamu bilang, inilah Nabi Muhammad kita. Dia datang untuk membalas salam orang meraihkan maulid dia. Perempuan Yahudi ni terpesona. Terpesona. Kalau mimpi Nabi betul ya. Mimpi Nabi tak ada yang palsu ya. Maka perempuan Yahudi ni terpesona. Dia tanya sama hadirin tu, agak-agak boleh tak aku tegur siapa Nabi engkau? Pasal terpesona, dia macam tak nak lepaskan peluang. Allah, dalam hati tuan-tuan ada rasa itu. Sebab itu tuan-tuan datang. Dalam hati tuan-tuan ada rasa itu. Terpesona dengan Nabi. Sayang dengan Nabi. Sebab itu tuan-tuan datang. Pupuk ini perasaan. Simpan itu perasaan. Syukur ada itu perasaan. Maka perempuan tu kata, hadirin tu bilang, boleh kau tampil. Perempuan tu beranikan diri tampil. Ya Muhammad. Panggil Muhammad aja sebab dia belum masuk Islam. Nabi jawab, labbaik. Kaget perempuan ni, terperanjat. Sebab kataan labbaik ni untuk orang mukmin saja tahu. Orang kafir tak boleh labbaik. Untuk guru kita, untuk mak kita, labbaik Allahumma labbaik. Kalau mak kita panggil guru kita, labbaik ya ustaz. Tak boleh labbaik acong. Labbaik mutusami, tak boleh. Naam acong, boleh. Begitu. Nabi jawab dia labbaik. Perempuan Yahudi ni faham. Kau bertalbiah berlabbaik kepada aku sedangkan aku belum beriman padamu. Nabi mengatakan, demi Tuhan yang mengutus aku dengan sebenarnya, aku bertalbiah kepadamu kerana aku dah dikabarkan bahawa Tuhan beri kau iman. Punya suka perempuan ini. Orang Yahudi kalau dapat masuk Islam paling suka tahu. Sebab dia tahu Muhammad tu betul. Dia begitu bermakna dia punya iman kepada dia tak luput. Bahkan makin benar iman dia pada Nabi Musa, benar iman dia pada Taurat. Sekarang dia dapat Tuhan yang benar dan dapat meneruskan dengan beriman dengan Muhammad dan Al-Quran. Valid iman dia semua tu. Dia punya suka sekali. Dia bilang, maka demi Tuhan yang mengutus kau dengan kebenaran, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah dan kau adalah pesuruh Allah. Begitu dia celik mata, dia ulang syahadat dia lagi. Kemudian dia bernazar, besok aku nak isytiharkan keislaman aku. Aku nak celebrate, nak bikin sambutan. Dia tidur lagi. Tengah malam, dia bangun pagi, dia tengok, dia terperanjat. Tengok suami dia dah siap-siapkan talam, dah siap-siapkan sajikan makanan. Bang, apa awak bikin ni? Sambutan le. Sambutan apa? Meraihkan yang awak nampak dalam mimpi le semalam. Apa, mana awak tahu apa saya mimpi, mana nampak? Yang awak jumpa tu dah kabarkan saya. Saya pun dapat macam awak. Laki bini Yahudi dapat masuk Islam. Kerana jirannya sambut maulid Nabi SAW. Cerita ini kalau tiap-tiap Rabiul Awal dibacakan maulid Syaraful Anam ni di Masjid Muhdar. Kota Tadim Hadramaut masih baca riwayat ni. Buat kita semangat untuk maulid Nabi. Kita pun nak dapat Islam. Kita belum Islam ke? Kita nak dapat Islam yang bersyahadatkan oleh Rasulullah. Nak dipersyahadatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita nak zahirkan cinta kita pada Nabi. Kita semua hadir ini bukan pasal kita bagus tau. Pasal kita wah orang lain semua tak ingat Nabi, aku ingat Nabi. Bukan, pasal aku yang paling tak bagus. Pasal aku yang paling desperate. Pasal aku yang paling takut. Pasal aku yang takut terjauh daripada Nabi. Orang lain dekat, orang lain banyak amal, orang lain banyak selawat, orang lain banyak ibadat. Aku tak ada apa-apa kecuali Nabi aku sajalah harapan aku. Maka hari pertama dah aku nak tampilkan diri pada Nabi SAW. Perlu tuan-tuan sekalian. Ini nikmat kita dapat jumpa majlis maulid Nabi SAW ni adalah merupakan nikmat. Akhir zaman, orang dah bilang akhir zaman dah dekat. Betul Ustaz? Betul. Dajjal dah nak dekat keluar? Betul. Cuma bila tak tahulah. Semua kan tak tahu ya. Imam Mahdi nak keluar? Betul. Betul. Dalam kita tak tahu yang diorang nak cari Mahdi mana. Nak cari siapa pemimpin apa semua. Alhamdulillah Allah Ta'ala kembalikan semua kepada Rasulullah. Kalau kau ikut Rasulullah, kau ikut real punya Mahdi. Kau takkan ikut palsu punya Mahdi. Akan banyak palsu punya Mahdi akan mengaku Mahdi. Kalau kau ikut Rasulullah, confirm kau akan dapat real punya Mahdi. Kalau kau ikut Rasulullah, confirm kau tak akan ikut Dajjal. Confirm. Jadi dari sekarang tanamkan, register. Sekarang kita tak tahu nak register Mahdi yang mana satu. Kita tak tahu, belum keluar lagi. Tetapi dah banyak firqah-firqah yang mengatakan fulan, sini, ini, begini, cara begitu. Nak suruh pergi Mekah, nak suruh pergi duduk dalam gua. Bukan begitu caranya Mahdi.
Nak tunggu Mahdi, balik kepada bos yang besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bersama bernaung bawah Nabi, Nabi jumpa nanti kau dibawa pandu kepada wakil Nabi. Itu solusinya, tiada lain. Kau tak nak Dajjal, kau balik kepada Nabi. Nanti kau dapat terselisih daripada Dajjal. Surah Kahfi pun kita baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Jangan lupa orang yang mengajarkan kita surah Al-Kahfi. Kalau surah Kahfinya kita baca dah selamat. Orang yang menurunkan, yang Allah turunkan surah Al-Kahfi itu kepada siapa? Siapa yang diturunkan Al-Quran padanya? Baginda. Baginda. Salah satu-satunya cara nak selamat ialah apa? Dengan baginda. Kau baca surah Al-Kahfi, kau baca apa semua untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Jangan lupa Rasulullah. Jangan lupa Rasulullah. Kau baca, kau ramping dengan Rasulullah, kau dekat Rasulullah, kau gadam-bigadam dengan Rasulullah, step by step ikut Rasulullah, kau selamat insya-Allah. Kalau kau keluar Dajjal pun kau terpaling, pasal kau dah kenal Muhammad, kau akan kenal keburukan Dajjal. Pasal kau cinta Muhammad, kau akan benci Dajjal. Pasal kau cinta Muhammad, kau akan secocok dengan yang diutus oleh Muhammad, itu Mahdi. Jumpa tak jumpa lain kira keselamatan. Jadi kita datang pada malam ini besar maknanya tau. Persiapan akhir hayat kita, persiapan akhir zaman kita, persiapan mahsyar kita, persiapan pengisian hati kita. Allah, dan persiapan biar nama kita dalam senarai, dalam early birds. Kita kadang setengah majlis 20 tetamu yang pertama datang akan dapat hadiah door gift lain. Yang berikut datang macam hari Jumaat aja lah. Sebab itu kita bilang, kalau nak cerita Nabi, kau tengok sekapa amalan-amalan. Apabila kau damping dengan Nabi, kau pasangkan itu. Hari Jumaat yang datang pertama sekali, waktu pertama dapat apa? Unta. Yang kedua, lembu. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, ayam. Yang kelima, telur. Kita tahulah orang semua suka telur. Sebab itu tiap-tiap minggu nakkan yang telur. Selagi tak tunggu waktu telur, selagi tu dia tak datang. Sebab aku ni minat non dengan telur. Baik. Datang awal lain tau. Datang awal Jumaat untuk diri kita tau. Datang awal Rabiul Awal untuk Nabi tau. Untuk Nabi. Agak-agaknya kalau datang malam ni awal tak tahu dapat apa tuan-tuan sekalian. Tak, memang benda-benda ni semua tak ada dalam senarai. Benda-benda tak dalam senarai. Kau datang maulid yang pertama kau dapat sekian. Tak ada dalam senarai. Tapi kau fahamlah kalau dengan Nabi tu tak ada batasnya. Allah dengan Nabi tu tak ada batasnya tingginya. Arash pun di bawah Nabi juga. Jibril pun tak sama dengan Nabi. Kau kasih priority kepada Nabi, kau kasih priority pada hari Jumaat saja. Engkau saja untuk hari Jumaat, kau dapat pahala lembu. Kau dapat pahala unta. Kalau yang kau prioritikan Rasulullah, bukan untuk kita tau. Untuk Rasulullah, muliakan Rasulullah, utamakan Rasulullah. Ganjarannya dari Allah. Kau bayangkan sajalah, kau datang awal hari Jumaat saja, kau dah dapat unta, lembu. Kau datang untuk Nabi Muhammad awal-awal. Syukur tuan-tuan Allah Ta'ala datangkan kita pada malam ni. Alhamdulillah, bukan sia-sia. Ini bukan kita punya sendiri nak datang. Allah yang gerakkan kita datang. Allah yang hadirkan kita. Allah yang jemput kita. Allah yang sampaikan badan kita. Allah yang kasih telinga kita dengar perbicaraan-perbicaraan pada malam ini. Allah mudah-mudahan bukakan hati kita biar kita dapat pengharapan ini. Syukur pada Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Dari nikmat yang pertama ini kita dah dapat. Mohonlah pada Allah Rabbul Alamin. Besok, lusa, terusnya. Sampai Rabiul Awal akhir. Sampai masuk Rabiul Akhir. Sampai masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Kita bersama dengan Nabi. Sampai hari pertama kita mati dah jumpa Nabi SAW. Ya. Nabi kita meninggal, Nabi sambut berapa banyak orang salih. Sebelum mereka meninggal, Rasulullah dah datang. Allah Ta'ala bukakan hijab mereka, dah nampak. Ada satu nenek tua di negeri Hadramut. Neneknya Hubabah Khadijah Bagharib. Dah sakit tenak dah. Suaminya Syekh Abdul Rahman Al-Khatib, Imam Jami' Tarim, yang dah pencin dah. Lama sebelum Syekh Umar. Sebelum Syekh Umar. Syekh Abdul Rahman, ingat Syekh Abdul Rahman Al-Khatib. Syekh Abdul Rahman Al-Khatib, isterinya tu Bagharib, kakak kepada Salih Bagharib, Ibrahim Bagharib. Semua sana. Dah sakit tenak. Bawa operation di San'a, ibu negara. Boleh-boleh nak balik Hadramut. Dah tengah malam, dah jaga cucunya pun semua. Cucunya jagalah. Dia bilang, kira korang dah tak payahlah jaga nenek lagi. Kenapa nek? Rasulullah dah temankan nenek ni. Allah, Nabi dah datang. Tak lama meninggal. Akhir hayat Nabi dah temankan dia. Dia nampak Nabi secara yaqazah sebelum akhir hayat dia. Orang lain tak nampak, dia nampak. Dia nampak Nabi secara yaqazah pada akhir hayat dia. Allah. Ada satu nenek lagi. Abu Akram. Bashuaib. Bawa teksi. Nenek dia punya dah nyanyuk. Nyanyuknya Kaabah. Aku dalam Kaabah. Aku dalam Masjidil Haram. Ya, tapi tak pernah pergi haji. Orang Hadramut tak semua pergi haji. Miskin-miskin. Tapi dia punya cerita Kaabah, dia punya tu, dia terbayang dalam Kaabah. Semua betul dia punya cakap.
Allah, ha? Kedut, dahinya kedut. Kedutnya Allah. Atau hubabah, Habib selalu ziarah dia. Selalu ziarah dia berkat orang tua ni. Bukan Syarifah. Bukan Syarifah, ha? Tengok, keluarganya apa? Taxi driver aja. Tapi sana orang wali-wali semua belaka, ya. Hubabah ni, ha? Dah tua sekali begitu. Malam-malam, cucunya jaga dia. Ha? Dia bilang, aku syukur sekarang aku dah tak perlu masuk toilet. Buang air semua atas katil. Sebab masuk toilet, dia kena tampal sebab ada Allah. Kedutnya tu ada Allah. Kedutnya ada Allah. Tak apalah aku tak masuk toilet, cucu aku penat sikit, tak apalah. Tapi aku tak bawa ini kalimat masuk toilet. Dia bilang, ya. Dah tengah malam, cucu dia, tengah jaga dia, dia kejut. Oh, bangun. Ada apa ni? Rasulullah baru balik ziarah. Rasulullah balik ziarah. Satu malam besok ke, malam besok ya, meninggal. Ini semua untung-untung semua. Mereka mendahulukan Rasulullah, maka Rasulullah mengutamakan mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditengok satu orang tawaf, selawat. Kan rakaat pusing pertama ada doanya, pusing kedua ada doanya. Dia setiap langkah, bukan setiap pusingan, setiap langkah selawat. Lepas tawaf, imam ni tanya sama dia, wahai pemuda, wahai tuan, boleh saya tanya, kenapa tuan tak baca doa-doa lain, semua selawat belaka? Bercerita dengan saya, apa ada rahsia? Boleh, wahai imam. Pasal engkau, siapa engkau? Aku Imam Sufyan, aku Sufyan. Oh, kalau kerana kau orang alim, tak apalah aku kasih tahu engkau rahsianya. Kau tengok orang lain, aku tak kuasa. Suka hati akulah aku nak selawat apa. Begitu, ya. Pasal kau orang alim, tak apa aku kasih tahu engkau. Aku dengan bapa aku. Bapa aku ni masyhur orang baik. Kami dalam perjalanan nak pergi haji. Bapa aku mati di tengah jalan. Begitu meninggal dunia, wajah bapa aku ni putih bersih. Begitu meninggal dunia, bukan jadi lebam birat. Apa dosa bapa aku? Ini satu petanda yang tak baik. Dan kalau orang pandang mesti bilang, ni orang ahli maksiat ni mukanya jadi begini. Aku malu, aku takut. Tutuplah muka jenazah bapa dia tu, aku nangis. Dalam aku nangis, bertelku sebelah mayat bapa aku di tengah jalan ni, dalam perjalanan. Tiba-tiba aku tertidur. Aku mimpi datang seorang dengan pakaian yang indah dan cantik dan wangi. Siapa tu, tuan-tuan? Maka orang ini pun buka muka mayat bapa aku tengok saja. Dia usap muka bapa aku, terus mukanya jadi putih bercahaya. Lebih indah daripada muka ni masih hayat. Tuan ini siapa? Tuan begitu sapu muka abah saya jadi begini. Akulah Muhammad. Muhammad mana? Muhammad nabimu. Ya Rasulullah. Bapakmu ada dosa. Dia buat secara rahsia. Orang tahu dia baik, tapi dia ada dosa rahsia. Maka sekarang Allah Ta'ala ikap dia. Balas dia. Tapi kerana bapa engkau tak lupakan aku, maka aku tak lupakan dia. Bapa engkau tak lupakan aku. Dalam macam mana situasi pun dia ingat aku, dia selawat aku. Dia selawat aku, dia sayang aku, dia dahulukan aku. Mudah-mudahanlah kita masuk dalam senara ini, ya. Maka sekarang dalam kesusahan, maka aku datang. Kerana dia tak lupakan aku tak lupakan dia. Budak ni pun terbangun dari tidur. Dia bilang, kalau boleh macam aku tak nak bangun tidur, aku nak ikut Nabi terus. Dia bangun tidur, tengok mayat bapa dia, tutup muka tu. Dia nak buka, dia takut. Ini mimpi betul. Tidak, tadi muka dah putih. Buka macam mana? Dia buka, mukanya macamlah nampak dalam mimpi tu tadi. Tak ubah pun langsung. Semenjak daripada itu, dia pun tak nak lupakan Nabi. Dia bilang, bapa aku dah banyak ibadat pun ada kesilapan dia. Sampai begitu, Nabi datang selamatkan dia. Apatah lagi aku. Maka dia pun selawat. Itulah rahsianya aku selawat senantiasa. Mudah-mudahanlah dengan kita hadir majlis maulid, Allah Ta'ala buka hati kita. Cinta kepada Rasulullah. Sayang kepada Rasulullah. Minat selawat kepada Rasulullah. Ini mendatangkan berkah bukan untuk kita saja tau. Yang nama berkah satu titik saja. Boleh satu dunia boleh dapat. Mudah-mudahan dengan berkat kita sini, Allah Ta'ala berkati ukhuwah kita. Jangan kita gaduh. Jangan kita suka berpuak-puak. Allah Ta'ala jalin ukhuwah kita, mesra antara kita, sayang antara kita. Kenal tak kenal semua umat Muhammad, kenal belaka. Kenal tak kenal umat Muhammad, sayang belaka. Kenal tak kenal umat Muhammad, ambil berat belaka. Prihatin belaka. Mudah-mudahan dengan ini terangkat bala. Bala pecah belah. Dan semoga dengan ini turun rahmat. Allah Ta'ala berkati semuanya. Diri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, termasuk orang-orang yang kalau ada yang memusuhi kita, tak ada yang musuh kita kecuali syaitan saja. Maka saudara kita yang musuhi kita pun sebetulnya dia pun saudara kita juga. Kita pun sayang dia juga.
Semuanya Allah Ta'ala berkati. Sampai ke satu dunia Allah Ta'ala berkati. Dengan majlis-majlis yang sumpama ini, majlis Allah Ta'ala berkati. Dari detik sekarang, keberkahannya melimpah bukan hanya kepada tempat, bermelimpah kepada zaman. Daripada detik hari ini, daripada kawasan ini, melimpah kepada satu dunia. Daripada detik malam ini, melimpah kepada before and after. Before, dosa-dosa kita pun jadi terpadam. After, kekeliruan kita pun akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Barakah tu boleh menjangkau tuan-tuan sekalian dia. Bukan hanya menjangkau tempat yang luas, menjangkau waktu yang luas. Kita tak boleh amal untuk yang sudah. Nama barakah tu boleh, dengan barakah tu boleh terampun dosa yang sudah. Boleh terampun. Dia boleh menjangkau before and after. Barat dan timur. Itu namanya barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Ta'ala yang mendatangkan kita pada malam ini. Allah, kalau saya boleh tanya, saya nak tanya kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh tanya, ya Allah, kenapa kau pilih Fulan? Apa istimewa dia? Sampai kau datangkan dia pada malam ni. Kenapa kau pilih Fulan, ya Allah? Aku tak tahu mereka zahirnya, tapi kau tahu. Pasti ada di antara di dalam hati kita semua, pasti ada satu yang common. Pada satu common. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi kita tahu, ya. Kita tahu, Allah tahu. Mudah-mudahanlah dengan yang, walau kita tak tahu, Allah dah satukan kita. Mudah-mudahan teruslah Allah Ta'ala satukan kita. Dan mudah-mudahan datang kita ni menjadi wakil bagi saudara-saudara kita semua, semua kaum mukminin muslimin, supaya disatukan Allah Ta'ala. Wallahu alam. Selamat menyambut Maulid Nabi. Selamat menyambut masuk bulan Rabiul Awal. Selamat disayang oleh Nabi. Selamat dipandang oleh Nabi tiap-tiap malam. Selamat berselawat atas Nabi. Selamat terampun segala dosa-dosa kita. Selamat kita mendaftar untuk terus jadi umat Nabi. Bermula pada malam ini sampailah bila-bilanya dipelihara oleh Allah Ta'ala, dinazarah oleh Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah Ta'ala, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditutupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diluluskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha agung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha perkasa Allah Ta'ala, maha besar Allah Ta'ala, maha mulia Allah Ta'ala. Kita tak kenal Allah kecuali Rasulullah yang kenalkan kita. Kita tak tahu itu Rabb pencipta kita. Rasulullah yang kenalkan kita. Rasulullah yang ajarkan kita. Rasulullah yang latih kita macam mana nak bercakap dengan ini Rabb. Macam mana nak sembah ini Rabb. Macam mana nak jaga diri terhadap ini Rabb. Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita senantiasa. Ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Salawat salam tetap padamu. Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama